tengok calculate enthalpy untuk sensible heat, latent heat, heat of reaction, okay, dan juga heat of combustion. So hari ni kita akan tengok kita akan sambung berkenaan dengan temperature dependence lah. Okay. Terhadap change in enthalpy dekat standard condition lah. Okay, dan juga some related problem yang ada dekat real situation lah. Okay, kat industri. Okay, so sebelum ni kita dah belajar, okay, macam mana kita nak calculate sensible heat, latent heat. Okay, kita akan combine semua benda tu. Okay, dan juga akan ada heat of reaction lah. Kita akan combine semua ni untuk kita tengok situation dia kalau temperature masuk contohnya 200 degree C and keluar 200 degree C. Macam mana kita akan calculate total heat ni ataupun total enthalpy ni untuk dapatkan heat. Dan juga kalau ada reaction kita akan combine ketiga-tiga ni. Okay. Okay. So most of reaction in the industry occur at T other than standard state. So awak kena ingat lah sebab dia tak akan 25 degree C ataupun 1 bar. Okay. So biasanya contohnya reaktor masuk 200 degree C and then exit 200 degree C. Okay, standard heat of reaction adalah delta H0 473.15 lah. So disebabkan H is a state function, so kita sebenarnya kena buat hypothetical part untuk kita dapatkan delta H0 473.15 ni lah. Sebab kita tak boleh calculate direct 200 masuk terus 200 degree C. Kita tak boleh direct kat situ sebab kita tak ada data. Okay, it's difficult. Okay, ini yang kita panggil hypothetical part. Okay, ini yang kita panggil hypothetical part. Apa yang kita panggil semua dah pernah nampak kan hypothetical part ni macam mana? Okay, dulu dekat energy balance ke mass balance. Okay, awak ada buat hypothetical part kan? Okay, awak kena calculate dekat standard state. Kemudian semua tu lah awak bawa ke standard state and then awak boleh calculate dia punya total heat. Mana saya punya ni? Okay. So ini adalah contohnya. So kalau awak tengok kat sini, okay, ini adalah ada change in temperature. Okay, ni adalah change in temperature. So kat sini enthalpy apa yang kita akan guna? Enthalpy apa yang kita guna? Equation mana yang kita akan guna? Ini pun ada in change in temperature. So maksudnya ni awak bawa ke standard state. Okay, baru awak boleh calculate total delta H ni. Okay, Q heat. Kita tak boleh direct terus. Kalau calculate, kita kena bawa ke standard state. Standard state ni lah 298 ni. 1 bar. Ni bawa ke 1 bar. Baru kita bawa ke actual temperature. Ini kita nak guna equation apa sebelah sini? Kalau awak ingat. Tadi baru kita baca. Ada siapa-siapa tak? Radial? Kalau guna radial? Riddle? Tak. Saya tanya ini heat of what? Kita nak calculate. Oh. Change in temperature. Riddle apa? Riddle equation. Tengok balik. Dia reduce temperature lah. Riddle change in temperature. Ke bukan? Saya belum pernah ingat. Okay. Ini change in temperature. Change in temperature. Riddle untuk sensible kan? Ke untuk latent heat? Latent. Latent heat. Kalau change in temperature? Ni sensible heat Sensible heat. Ni sensible heat. Okay. So macam mana kita nak calculate sensible heat ni? Ingat tak?
malam tadi. Macam mana kita nak calculate sensible heat? Hmm? So, delta H sama dengan Cp dt kan? Ha. Ni sensible heat lah. Ni awak kena ingat. Oh, okey, okey, okey. Okay. Oh, mari. Ni pun sama. Okay. Ni pun sama kat sini. Okay, sensible heat. Ni sensible heat ni. Ni sensible heat. Okay. Ni sensible heat. How about this one? Delta H naught 298. Ni apa? Reactant ke produk. Ada siapa-siapa tahu tak? Cuba fikir. Reactant ke produk. Siapa? Ada idea? Dekat standard state. Dekat standard state tapi ada reaction occur. Heat of what? Ada siapa-siapa? Hmm. Ada? Tak dengar. Heat of formation. Heat formation. Heat formation kita boleh gunakan untuk cari apa? Heat of reaction kan? Ada reactant, ada produk. Okey? Okey, sebab tu kalau awak tengok kat sini. Okey. Ini adalah sensible heat. Inilah. Ini adalah sensible heat. Okey. Ini adalah heat of reaction. So heat of reaction awak kena tengok gunakan heat of formation lah untuk dapatkan. Sebab dia yang ni melibatkan perubahan temperature dan juga ada reaction. Okey. Sebab kita tak boleh direct terus ke sini, kita tak datang, sebab tu kita bawa dulu ke sini. Kalau ada perubahan phase, okey, awak kena, contohnya sini liquid. And then yang keluar adalah gas. Okey. Bawa pula ke gas. Bawa ke standard state. Awak kena buat satu-satu lah. Itu yang kita panggil hypothetical part. Sebab kita tak boleh direct terus. Okay, faham Contohnya, ada liquid ke liquid. Liquid ke gas, yang ni awak kena guna heat of latent heat. Riedel equation, Watson, Clapeyron equation. Yang ni liquid ke liquid, awak kena guna ni lah. Sensible heat lah. Ataupun gas ke liquid. Okay, liquid ke gas ke liquid. Okay, gas ke gas and then gas ke liquid. Itu awak kena ingat. Okay, bila ada perubahan phase. Okay. Okay. So, daripada situ, okay, to calculate the standard heat of reaction other than T, okay, knowledge of the value at T reference. Awak kena ingat T reference in general chemical reaction. Okay, ini awak kena consider lah dia punya stoichiometry, okay, negatif dan juga positif lah. Okay, ni saya dah kasih tahu sebelum ni. So, the signs, okay, dia punya simbol, okay, standard heat of reaction. So, kalau untuk yang tadi tu, sebab dia melibatkan contohnya A plus B plus C kan. Okay. A plus B dapat C plus D. Okay, contoh dia lah. Okay. So, semua parameter ni dan juga dia punya stoichiometry awak kena consider. Okay. Maksudnya yang table C1 tu lah. Okay, A, B, C, D untuk setiap komponen, untuk setiap elemen. So, table C1 tu penting. Okay. Especially untuk sensible heat. So, kita tak consider satu elemen. Okay, ataupun satu komponen. Okay. So, dia ada reaction. Okay. So, untuk dapatkan heat of reaction, okay. Okay, saya nak inform kat sini untuk elemen, contohnya oksigen ataupun hidrogen. Elemen adalah sama dengan kosong. Okay. Itu yang saya nak kasih tahu. So, sebenarnya kalau awak kita boleh derive
okey, daripada equation yang tadi tu, okey, dia ada dia punya standard equation lah selepas daripada hypothetical part ni. Okey, so kita boleh simplify benda ni. So nanti saya akan tunjukkan. Okey, delta H473 ni kita akan apa dia punya general equation. Okey, sebenarnya kalau ikutkan kalau kita derive daripada sensible heat dan juga heat of reaction ni, general equation dia yang awak boleh guna nanti delta H, okey, untuk 473 ni, okey, nanti saya tunjukkan lah. Untuk 473 ni sama dengan delta H naught, okey, tengoklah, sama dengan plus Cp, okey, H ni lah, okey. Kalau awak ingat T minus T naught. Okey. So T naught ni biasanya dekat reference temperature lah, initial. Okey. And then Cp ni awak kena, ini mean heat capacity. Awak kena refer dia punya MCPH. Yang sebelum ni yang awak guna tu kan, yang masa awak buat iteration tu kan. Ni dia punya equation awak masukkan. So awak akan guna general equation ni untuk dapatkan total heat lah. Okay. So kalau awak buat derivation lah. Saya tak akan tunjuk lah derivation ni. Okay. So kita tengok kat sini untuk calculate the standard heat at 25 degree C. Okay, yang tadi tu. Okay, yang ni lah. Kawasan ni kan. Yang ni. Okay, ini adalah standard heat of reaction. So, kalau kita tengok example 7 ni, calculate the standard heat at 25 degree C for the following reactions. Okay, oxygen, element, kita tak consider. Okay, kita tak consider kosong, Cl2 kosong. Okay, kalau ada H2 pun, ni adalah elemen, ni adalah kosong. Okay, so based kepada equation heat of formation, okay, consider stoichiometry. Okay, positif dan juga negatif. 2 H2. H2 sama dengan berapa? Kalau awak tengok table tu negatif 241 kan. Okay, heat of reaction dia. And then HCl. So awak darabkan, minuskan lah. Yang ni positif, yang ni adalah negatif. Okay. So darabkan dengan 2 minus 4 negatif 92. So awak akan dapat delta H naught. Okay, yang ni adalah standard heat at 25 degree C So awak kena ingat 298. Okay. Itu cara dia nak calculate. Sama lah macam sebelum ni. Okay. Okay. So, cuba buat ni. Tutorial 5. What is the standard heat of combustion? N-pentane gas at 25 degree C if the combustion product are H2O, liquid and CO2 gas. Okay. So, apa yang awak perlu buat? Cuba ambil paper and then awak tulis. Okay. N-pentane. Normal pentane C5 H12 okay, plus O2 5 CO2 CO2 adalah gas plus H2O yang ni adalah liquid. Okay, so pastikan dia punya equation balance lah. So ni awak tambah 8, ni awak tambah 5 dan juga ini awak letak 6. So pastikan dia balance. So N C5H12 8O2 5CO2 plus H2 6H2O. Okay, dia kata standard heat combustion delta H naught sama dengan berapa? Cuba calculate base kepada example sebelum ni, example 7. Sama je. So kalau awak tengok kat sini, okay, dia punya ini adalah elemen. So awak dah tak payahlah dah cari dia punya heat of formation lah. Okay. So macam mana awak nak calculate? Cuba buat. So, kalau daripada situ delta H naught, okay, I, okay, question sebelum ni.
stoichiometry delta H F. Ini adalah elemen. I ni menunjukkan elemen pula. Elemen tu lah, maksudnya dia punya compound lah. Okey. Okey. So berapa ni standard dia punya heat? Refer ke table table C1. C1 pula. Table berapa? C2. Okey. C2, C3. Bukan. Kalau kat sini table C4. Okey, buku baru saya tak pasti. Mana buku baru? Pentim. Okey. So kat sini adalah kalau awak tengok pentin adalah negatif 14 6 750. Okey. Apa lagi? CO2 negatif 393. Negatif 285. 830. Okey. So awak calculate. 5. Okey. 5. Campur dengan 6. Minus dengan 1. Okey. So ini adalah yang sini. Ini adalah yang sini. Okey. Okey. Cuba calculate. Sama je macam ni. Okey. Okey. So kalau awak tengok kat sini, okey. Kalau yang sebelum ni, okey. Yang ni kalau kita buat tambah, okey, tambah awak consider dia punya negatif dengan positif kan. Tapi yang ni kita dah teruskan kita tolak. Okey. Kita tolak. Okey, so yang ni produk, yang ni adalah reactant. Kalau sebelum ni kita heat of reaction tu kita tambah, kita consider dia punya stoichiometry negatif 1 kan. Okey, contohnya negatif 1. Sebab yang ni kita tolak, kita dah tak payah letak negatif lah kat sini. Okey. Kalau standard heat of reaction yang sebelum ni, okey. Kalau yang sebelum ni kita tambah kan. Yang ni. Ni. Kan? So kita kena consider benda ni. Sebab kita tambah. Tapi sebenarnya adalah produk minus dengan dia punya reactant. Okey. So yang tadi kita yang produk ni, okey, kita tolak dengan dia punya reactant. So kita dah tak consider dia punya negatif dan juga positif. Okey. Tapi kalau awak buat tambah semua, awak kena consider benda ni. Plus dengan negatif ni. Okey. So jawapan dia sepatutnya kena sama. Okay, ada dua cara lah. Okey. Jawapannya 3535. 3535. Ya, 3535. Betul? So dekat sini adalah
Negatif, ada negatif negatif 35, ada negatif tak? 0.8 kilojoule. Ada. Okey. So cuba yang ni, total 6, yang ni je. Sama je. Cuba buat yang tu. So awak kena ingat kalau awak tambahkan semua, consider negatif positif tu. Tapi kalau awak consider produk tolak dengan reaktan, okey, awak tak consider positif dengan negatif tu, just masukkan je. Okey? Faham ya? Okay, cuba buat yang A ni. 35, yang total 5 tu 35.8 tu negatif. Apa jawapan dia? Yang A tu. Dapat tak? Sama je. Dia punya step. Okey. So yang ni elemen kan? Okey. So sama dengan kosong lah. Okey. So cari delta heat of formation of NH3, NO. So delta H naught sama dengan Negatif 905.46. awak buat yang B ke? A. A, Betul. 905, Betul. 406. Yelah betul tu. Tapi saya yang ni saya 905, 468 lah. Okey, kilojoule. Joule. Yang lupa ya unit. Okey. 905. So ini produk ni tolak dengan produk tolak reaktan. Okey. Okey. So saya harap semua faham. Sebelum kita teruskan. Okey. Ada soalan tak? Ada. Kita teruskanlah. Okey. Okey. Untuk standard reaction, okey, produk dengan reaktan are always at pressure 1 bar. Itu awak kena ingat lah. Untuk standard state enthalpies as a function of temperature, DHI, CP, DT. So, bila melibatkan ada stoichiometry ataupun reaction, okey, bila melibatkan ada banyak komponen ataupun banyak compound, okey, reaktan dengan produk, kita kena darabkan dengan dia punya stoichiometry. So,
Untuk enthalpy awak darabkan dengan stoichiometry untuk setiap elemen ataupun setiap compound dan juga CP. Itu awak kena ingatlah sebab dia melibatkan produk dan juga reactant. Dia melibatkan reaction. Okey, sebelum ni sensible heat, kita tak melibatkan dia punya reactant ataupun produk. Okey. So kita kalau kat sini kita jadikan delta H lah. Okey, VI. Kalau untuk enthalpy tu sama juga dengan mean heat, dia punya standard capacity lah. So kita akan darabkan dengan dia punya VI. Okey, so delta H dan juga delta CP ni dia akan jadi VI CP dan VI HI. So VI ni, I ni untuk elemen lah, reactant dan produk. Kalau A plus V C plus D, I itu adalah I untuk A, I untuk B, I untuk C, I untuk D lah, untuk setiap compound tu. Okay, atau setiap reactant dan juga produk. Okay. So ini yang saya kata, okay, daripada hypothetical part tu, okay, dia akan melibatkan heat of reaction dan juga sensible heat. Ini adalah reaction dekat T reference, okay, dekat 298 tu, dan ini adalah sensible heat. Okay. So untuk dapatkan heat of reaction untuk masuk daripada 200 ke 200, awak kena gunakan equation ni lah. So bila awak expand equation ni, okay, awak kena highlight ya. Ini in term of integration lah. Okay. So kalau in term integration, awak guna equation yang ni. Okay. Kalau in term of heat, mean heat capacity, okay. So awak boleh juga guna. Okay. Itu yang second. So untuk CPDT, okay, yang equation yang tadi tu, okay, CP tu. So kalau awak tengok kat sini, dia ada delta A, delta B, delta C, delta D. So ini maksudnya untuk setiap komponen. Okay. Kalau kat sini untuk A, contohnya awak ada reaction A plus B dapat C plus D. Okay. So delta A sama dengan, okay, VA plus VA AA plus VB AB plus VC AC. Okay. Semua ni lah. So awak akan dapat delta A. Untuk delta B sama juga. Sebelum ni kita tak consider ada delta ni kan. Just A, B, C, D. Sebab kita consider just satu elemen, satu compound. Okay. Tapi disebabkan dia ada reactant dan juga produk, okay, lebih daripada satu, awak kena jumlahkanlah semua ni. Okay. Darabkan dengan dia punya stoichiometry. Okay. Sebab tu dekat sini kita letak delta C, CP untuk dapatkan heat of sensible heat untuk produk dan juga reactant. Ini untuk equation yang ni lah. Ini awak highlight benda ni. Ni. Okay. Equation ni. Ni penting. Okay. Sebab dia depending kepada temperature sekarang ni. So masuk 200, keluar 200 contoh dia. Dan juga ada reaction. Okay. Bila salah satu equation lagi adalah menggunakan mean heat capacity. Okay. Dia sama juga. Okay. So bila mean heat capacity, awak guna equation yang ni lah. Sepatutnya jawapan dia akan sama kalau awak guna equation yang mean heat capacity ni dan juga yang integration. Okay. So CP ni awak masukkan yang ni. Itu awak kena ingat. Tapi selalunya saya suka guna, kalau saya lah, saya suka guna yang ni. Okay, guna yang ni. Tapi sama je jawapannya. Cuma awak jangan lupa letak T minus, darab dengan T minus T naught. Yang ni. Okay. So secara kita boleh summary-kan. Okay, so kalau awak tengok kat sini, ini in term of integration. Okay. Selalunya dia punya simbol kalau integration ni delta H naught, H0 naught plus R. Kat sini awak jangan lupa darab dengan R. Ni ada R kan. Okay. IDCPH lah. IDCPH ni dia punya integration tu lah. Yang ni kita panggil IDCPH. Ni in term of kalau software, komputer. Okay. Kalau mean heat capacity, delta H naught, delta H0 naught, R. Darab juga dengan R. Yang ni MDCPH. Okay, MDCPH ni yang tadi lah. Ni. Darab dengan T minus T naught.
jawapan dia sepatutnya kena sama. Faham Okay, kita tengok contoh example 8 ni. Kalau dalam textbook, example 4.6. Okay, so daripada equation yang sebelum ni, okay, kalau kita tengok equation yang ni, kan, delta H0 plus CPD H. So delta H0 0 knot ni kita dah dapatkan. Macam mana kita nak dapatkan ni adalah heat of reaction. So ni adalah elemen sama dengan kosong. CH3OH ini adalah CO2. Yang ni adalah daripada heat formation. Okey, daripada heat of formation. Ini awak kena ingat. Okey. Yang masuk minus yang keluar. Yang keluar, yang produk lah. Yang produk tolak dengan reactant. So, kita settle lah benda ni. Yang ni. Okey. So, yang ni kita done. Kita nak dapatkan yang ini. Okey. Especially yang ni lah. R ni constant je. Yang ni. Yang ni. Okey. So, the problem is sebab dia ada delta ni kan. Sebab dia melibatkan banyak compound ataupun elemen. So, kita kena guna equation yang ni. So, awak dapatkan semua nilai A, B, okay, C dan juga D. Okay, tau T divide by T naught lah. So, awak kena tahu. Awak dah tahu kan? So, daripada situ, okay, disebabkan kita nak guna equation CPDT tu, okay, so awak buat table ni. I ni adalah untuk setiap spesies, okay, elemen lah, spesies lah, saya panggil spesies. CH3, CO, H2, and then dia punya stoichiometry, 1, -1, -2, okay. Yang ni yang ni untuk produk kan, okay. Yang ni untuk reactant. Okay. Dan nilai A, B dan juga C dan juga D. Okey, ni awak refer kat table. Ini untuk CH3, yang ni untuk CO, H2 sama juga. Awak listkan lah dalam ni. Okey. Kemudian awak dapatkan total A. Okey, untuk semua. So contohnya yang ni adalah tadi tu CH3. Okey. 3OH. Yang ni untuk apa tadi? H2 dan juga CO. Okey, yang ni H2 dan juga CO lah. Tak, yang ni CO, yang ni untuk H2. Okey, so awak akan dapat total A. Sama juga dapatkan total B, total C, total D. Okey, so yang ni awak totalkan lah. Okey, so kat sini total. Awak akan dapat sini. Dapatkan ni dan juga total ni. Darab dengan stoichiometry. Okey. So daripada situ, okey, kita dah dapat yang ni tadi. Okey, daripada heat of formation, heat of reaction. Okey, heat of formation lah. Okey, dekat standard state. And then awak dapatkan sensible heat. Okey, ini sensible heat dia adalah awak masukkanlah integration tadi. Okey, masukkan dalam equation ni. So, negatif 90.135 tambah dengan 8.314 ini adalah R constant. Okey, darab dengan yang ni. Sebab lepas awak calculate. Okey, awak dapatlah delta H0. 103,566 joule. Okey, senang dah faham? So, daripada sini barulah awak boleh calculate Q darab dengan N delta H. Okey. So, sekarang ni untuk kalau habis pada soalan dia nak entalpi ni kan, bukan Q. Okey, daripada Q awak boleh kira. Daripada entalpi awak boleh kira Q. Okey. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, boleh awak cuba yang ni tak? N2, H3, 2NH, T3. Okay, 600 degree sama dengan, kalau kat sini, 873 Kelvin. Okay, ataupun 873.15 Kelvin. Okay. So, equation dia adalah delta H naught sama dengan delta H
0 not T plus R Ash. Okay. Delta CT divided by R dt. Okay. So macam mana awak nak dapatkan ni? Awak refer balik yang sebelum ni dan juga yang ni. Okay. So awak refer kepada example tu. Cuba awak buat. Ada soalan awak tanya. Okay. So, kalau untuk dapatkan delta H0 ni senang. Sebab yang ni elemen sama dengan kosong. Ni sama dengan kosong. So, ni je lah. Eh? Jadi, 2 delta H0 ni adalah 2 darab dengan NH3 lah. No? Minus kosong. So, awak akan dapat. Awak dapat delta H0. Yang ni, awak cuba follow yang step dia. Yang ni. Cuba buat. Saya kasih masa dalam 10 minit. Awak buat ni. Yang ni. Awak kena dapatkan ni semua. Okay. Kemudian barulah awak masukkan ni di belakang. And then awak akan total lah. Okay. Hash total. Cuba kira. Saya harap boleh faham. Okay. Ada masalah tak? Boleh buat
Ada masalah tak? Faham eh? So, saya kasih dalam ni. So kalau awak tengok dekat grup WhatsApp tu, okey, saya dapatkan nilai A, B, C dan juga D dulu. Okey. Kemudian saya dapatkan rate of reaction. Ya. So delta H naught delta H naught naught plus R itu delta CP dibuang R itu. Okey. So yang ni saya panggil sebagai IDCPH lah. Okey. IDCPH. Okey. So dapatkan ni. So bagi saya delta H naught. Dan juga IDCPH. Bila dah dapat, awak masukkan dalam ni, darabkan dengan R, masukkan dalam ni, awak dapatlah delta H naught. Okay? Itu saya value tu. Anyone?
Negatif 1097. Okey, betul. Syaful Azli. Okey, Syaful Azli ada kasih jawapan. So, lebih kurang lah saya dapat 109,795. Okay, Jol. Okay. And then yang ni adalah negatif 92,220. Jol. And then yang ni IDCPH ni adalah sama dengan negatif 17.5. 75. So bila darab dengan R ni awak dapat joule juga. Dia dapat joule. Okay. Faham So itu untuk A lah. Kalau B pun sama je lah. Ini ada elemen tak? Kalau B ni ada elemen, nitrogen ni elemen sama dengan kosong, dapatkan delta H 0 not, dan dapatkan IDPH juga. Dan awak boleh calculate delta H not. Okay? Senang kan? Ada soalan? Doktor, nak Ya? tanya doktor. Yang Ya, boleh. IDCPH tu T-Not dia temperature berapa? T-Not dia? Berapa? Syaful Azli? Sebab dia bagi temperature dekat 600 je kan? T-Not dia kita nak kira daripada mana? Awak rasa kira daripada mana? 25. Ya, kenapa 25? Kenapa 25? Apa? Standard state. Standard state Ya. Okey. Kita ini asal dia daripada hypothetical part. So kalau okey. value, okey betul kan? Alright. Okey. So daripada 25 degree C. Awak refer. Tapi sebenarnya better kalau nak senang nampak awak buat hypothetical part lah. Macam tu. Okay. So yang tadi tu MDCPH yang ni heat of reaction yang ni. Okay, sebab tu T dia ni 25 degree C, ni 25 degree C. Okay. So saya kasih jawapan lah. So itu yang saya buat. Awak boleh tengok dekat grup. So saya ada guna dua method. Okay, integration dan juga MDCPH lah. So sepatutnya jawapan dia kena sama lah. Itu yang saya buat lah. Saya ada guna juga MDCPH iaitu mean heat capacity lah. Okay. Ada soalan tak? Sebelum kita masuk last part lah. Tentang heat effect. Okay, selepas last part ni kita rehat sekejap. Okay. Soalan faham Okay. So saya rasa semua faham. Kita sambung lah. Okay. Kita tengok heat effect of industrial reactions. Okay. Ini adalah kita sebab kalau dalam real situations, okay, kalau untuk industri, okay, dia punya condition takkan dalam standard condition lah. Okay, 24 degrees ke 1 bar, so dia akan lain. Kita akan tengok example juga nanti. So kat sini, okay, reaction dekat industri, okay, dia punya temperature takkan 24 degree C ataupun 1 bar, dan takkan sama lah dia punya stoichiometry. Okay, dia takkan sama. And then biasanya excess component, always contain excess component. Okay, contohnya contoh reaction yang kalau awak tahu biodiesel production kan, kita akan gunakan excess methanol sebab kita nak shift that reaction forward dan dapatkan higher yield rather than you guna same stoichiometry 1 mol of biodiesel daripada vegetable oil. Okay, selalunya akan react dengan methanol 3 mol lah. Okay, kita takkan guna 3 mol. Okay, kita akan guna 9 mol ataupun lebih.
Okay, and then inert material. Okay, inert material contohnya kita guna apa ni? Nitrogen. Okay, untuk remove the oxygen. Okay, and temperature outlet takkan sama dengan inlet. Reaction may took place simultaneously. Okay, dia tak akan satu reaction je. Dia akan parallel, akan series reaction. Okay. And not 100% conversion. Okay, even you increasekan temperature berapa banyak pun dia tak akan complete lah reaction tu. Okay, so conversion tu tak 100% lah. Okay, so kita tengok example ni untuk lagi senang lah. What is the maximum temperature that can be reached by the combustion of methane with 20% excess air? So kalau awak tengok kat sini adalah 20% excess of both the methane and the air enter the burner 25 degrees C. Kan? So dia excess. So dia masuk 25 degrees C lah. Ini dalam burner lah. So apa yang awak perlu buat adalah, yang ni adalah combustion. CH4 plus O2 untuk dapatkan CO2 dan juga H2O. Okay. So ini adalah dia punya equation untuk reaction. Okay. So disebabkan ada 20% excess of air. Okay. So 25% of air. So air contains of course lah ada nitrogen dan juga oxygen. 21% dan 79% nitrogen, 21% apa ni? Oxygen. Okay. So kalau awak tengok kat sini CH4 plus 2O2. Okay. Ini yang standard. Dan juga ada air. So kita base kepada ratio ada masuk nitrogen. Okay, masuk nitrogen. Dan keluar juga ada nitrogen. Nitrogen yang keluar dan masuk sepatutnya sama. Dia tak akan ada reaction. Okay. CO2 dan 2H, H2O. So dekat sini kalau tengok kat sini bila excess air, oksigen pun akan excess. Sebab tu kat sini 100% plus 20% oksigen. Okay, so 1.2 lah jadi dia. Okay, in term of ratio. Okay, so darab dengan 2 mol. Dan sama juga untuk nitrogen sebab excess kan. Okay, 1.2 darab dengan 2 ratio antara nitrogen dan juga oksigen. Okay, so produce CO2 dan juga 2H2O. Dan nitrogen akan keluar sama. Okay, dia punya amount tu akan sama masuk dan juga keluar sebab dia inert materials. However untuk oksigen sebab dia complete reaction, okay, or complete combustion. So dia akan guna 100%. 100% ni 1.2 ni dia okay, dia guna adalah 100%. Maksudnya dia guna 1 lah. So dia akan ada balance 0.2 keluar. Okay, so excess dekat situ. Okay, sebab kita guna excess air. So ini adalah actual equation dia. So apa yang awak perlu buat adalah akan buat hypothetical part. Okay, so basis calculation. Kalau awak tengok kat situ, lepas awak calculate kat sini, okay, CH4 1 mol, O2 jadi 2.4 mol, kan? 1.2 darab 2. Yang ni 9.03 nitrogen, okay. And then CO2 1 mol, H2O 2 mol, 9.03 sama. Dan oksigen 0.4 mol yang akan keluar. Okay. Inlet dan juga outlet. Basis dia awak kena tengok kat situ adalah basis dia 1 mol CH4 yang masuk. Okay. And then assumption kinetic energy, potential energy kosong, work kosong. Okay, untuk dapatkan Q sama dengan kosong. Okay, Q sama dengan delta H lah. So kita buat hypothetical part. Reactant sebab kita nak dapatkan ni kan. Ini adalah initial condition, reactants dan juga products. Tapi awak tak boleh calculate delta H ni terus direct ke sini. So apa yang awak perlu buat, awak kena buat hypothetical part lah. So itu dia punya hypothetical part. Lalu dia punya standard condition. Tapi disebabkan dia masuk 25 degree C, okay. So maksudnya dekat sini lah start. Tapi kalau dia masuk 100 degree C, awak kena start dari sini. Ada satu lagi hypothetical part. Okay. Ke sini. Baru turun ke standard condition, bawa ke standard condition dan juga ke produk. So kita tengok kat sini. Okay. So ini yang masuk 1 mol CO2
2.4 mol O2 dan juga nitrogen, dan yang keluar adalah yang ni, yang products. Okey, ini dalam standard condition yang masuk. Okey. So ini awak kena buat hypothetical part ni untuk awak boleh imagine awak punya reaction. So maksudnya dekat sini adalah delta H. Okey, delta H akan jadi delta H 298 ni lah, sebab dia masuk 298. Okey, plus dengan delta H product. Okey, yang ni. Okey. Okey. Itu awak punya delta H. So ada dua kan, kita tak boleh lalu ke sini. Okey, sama dengan kosong. Okey, faham ya step yang ni? Okey. So untuk dapatkan delta H298 ni, okey, dapatkan delta H298 ni, mana kita nak dapat adalah, mana kita nak dapat ni? Delta H298. Anyone? Reaction. Ya, heat of reaction. Of course. Dan ni adalah sensible heat. Okey. Itu adalah sensible heat. So kalau kita buat ni energy balance ni yang saya tunjuk tadi. Okey, dapatkan delta H reaction. Delta H reaction yang ni lah. Yang ni. So 1 mol, 1, 2, negatif 1 dan negatif 2. Okey. So awak akan dapat delta H298. 1 mol produk. Yang ni apa ni? Yang ni adalah produk. Yang ni dia guna tambah je semua. Okey. Ini adalah reactants. Okey. Tapi boleh juga minus. Minus ini awak kena consider dia tak ada negatif lah. So jawapan dia akan sama. Okey. So settle untuk heat of reaction. Sekarang ni adalah sensible heat. Okey, untuk sensible heat, okey, dapatkan delta A, delta B dan juga delta D. Sebab delta C sama dengan kosong. So kalau awak tengok kat sini number of mole dia untuk produk, nampak tak? Kan? 0.4, 9.03 dan juga 2 yang ni adalah 1. Ini adalah stoichiometry ataupun number of mole untuk produk sahaja. Okey, untuk produk sahaja yang ni. Okey, sama buat consider. Sebab kita consider bahagian produk. Okey, nampak tak ni? Yang keluar. Okey. Sebab ini campur dengan ni. So kita consider yang ni je. Faham So kita consider produk je. Sebab tu dia tambah dengan 1, 2 dan 9.03 dan juga 1, 0.4, 90. Yang keluar sahaja. Okey. So daripada situ kita boleh dapatkan delta HP product. Okey. So yang ni kita guna IDCPH ataupun MCPH. Okey. So yang ni guna MCPH lah. Boleh juga. Mean heat capacity. Okey. Yang CP tu. CP. Ini lah. Ni. Okey. Tapi darabkan T minus T 298. Okey. Tapi yang ni adalah soalan dia, kenapa kita guna MCPH? Sebab kita nak cari final temperature. Oh, sebab tu guna MCPH. Okey. So MCPH ni lah kita boleh buat iteration. Okey, maximum temperature. Okey. So daripada situ kita masukkan dalam equation MCPH tu. Okey. And then kita rearrange equation ni. Okey. And then kita boleh rearrange untuk dapatkan T2. Okey. So bila awak boleh rearrange tu, masukkan dalam ni. Okey. So awak boleh buat iteration lah. Okey. So rearrange equation tu. Sebab apa? Kalau awak ingat balik, okey, delta H. Dan ni kan. Delta H sama dengan kosong. Sama dengan delta H plus dengan delta H product. Ya. So yang ni delta H kita dapat yang ni.
Okay. And then yang ni lah. Okay, sama dengan kosong. Okay. So awak boleh rearrange equation ni. Okay. Lepas awak rearrange in term of T2, sebab kita nak cari T kan. Okay. T2 ni, kita rearrange ada express of in term of T. So kita boleh buat iteration. Okay. So awak boleh guess initial temperature. Mungkin more than T0. Ya, kalau kat sini saya guess 298. Okay, and then buat iteration negatif, dapat 20% dia punya error. Okay, and then guess lagi. Sampailah dia converge. Yang ni adalah converge. So saya dapat 1293 di PC. Okay, faham Rasa apa tak faham tak? Doktor, Ya. saya nak tanya, yang tau tu kita nak letak value apa? Untuk dapat Betul, value berapa? dua. Tahu tu kita tak tahu kan? Tak tahu. Macam ni kita nak tahu. Macam mana kita nak tahu? Sebelum ni kita buat macam mana? Ingat tak? Tak ingat ni. Okay. So sebab T2 kita tak tahu, kita nak cari T2 kan? Betul tak? Betul Okay. Disebabkan kita tak tahu, ini adalah T divided by T0. Ini adalah T divided by T0. Okay. Kita guess lah dulu. T tu. Guess nak tahu apa biasanya, doktor? Awak nak letak berapa? Biasa tak kisah ke? Berapa boleh Apa je? yang saya cakap malam tadi? Dia punya, kalau awak nak guess. Ni lah. Awak guess lah. T lebih daripada T0. T0 awak berapa? 298 kan? Awak guess lah lebih daripada 298 ni, Kelvin. Apa? Contohnya awak nak guess, kat sini saya guess, awak nak guess berapa? 300 Kelvin. Boleh. 400 Kelvin. Boleh. Awak dapatlah dan contohnya ni 300 lah. 300 bagi dengan 298 lah. Kita assume lah. Assume kita letak contoh 300 Kelvin lah. Assume. Okay. Sebab nanti awak akan buat iteration kan? Betul tak? Awak dapat nilai new T kan? Betul tak? So bila new T ni awak akan calculate balik tahun ni kan? Betul? So awak akan converge lah. Sampai dia converge. Macam yang sebelum ni. Case kedua yang ni. Saya lupa tak. Hari tu kita tak ada buat case kedua kan. Awak refer balik yang ni. Saya dah explain. Ada. Cuma tak buat praktis lah. Tak buat praktis. Saya tak ada ni. Yang ni. Mana hari tu? Ni. Case tu. Kita ada ni. Buat example. Kan? Ni. Ini yang saya cakap. So awak guna mean heat capacity. Jangan untuk guna integration tau. Kalau awak nak buat iteration, susah. Okay. So awak pilih yang mean heat capacity. Nampak ni? Start T lebih daripada T0. Dapatkan tau. CPH. Masuk ke dalam ni. Dapatkan UT. Masuk balik. Pusing balik. Sampailah di converge. Okay. Alright. Okay. So cuba kita buat yang ni, tutorial 8. Kita buat sama-sama Tak ada buat sama. Saya kasih hint, awak cuba buat. Okay. So kalau yang ni dia kata calculate the theoretical flame temperature when ethylene at 20 degrees C is burned with theoretical amount of air at 25 degrees C. Okay. So, awak kena kira dia punya awak kena buat dia punya equation lah. Okay. So and then dapatkan delta H reaction as well as dia punya sensible heat. Okay. So yang ni dia kata masuk dekat 25 degree C. Lebih kurang sama juga macam
example yang sebelum ni. Okey, boleh buat tak? Okey, saya kasih hint. Dia punya equation adalah C2 H4, okey, plus dengan O2. Okay, and then CO2 plus H2O. Okay, dengan balancekan equation 3, 2, 2. Okay, so dapatkan delta H. Sebab delta H sama dengan delta H not plus delta H apa ni? Produk. Ya? Sama juga. So, awak punya hypothetical part masuk sini. Ni. Okay. Delta H sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Ini kata apa? Calculate vertical flame atau ni atau ni. So, berapa dia punya final temperature? Final temperature. Awak kena buat iteration. Okay. So, kalau theoretical amount, okay, maksudnya samalah, tak ada excess. Walaupun you combustion guna air pun, air tu awak takkan, awak just masuk sama dengan keluar je lah kan. So, kalau awak tengok kat sini, yang masuk berapa mol? Okay. Yang masuk berapa mol? Dan yang keluar berapa mol? Okay. 1, 3, 2, H3. So, equation awak akan jadi macam mana? So, maksudnya 79 bagi 21 lah. Darab dengan 3 mol. Tu kalau nitrogen. Sebab oksigen 3 mol kan. So, equation awak akan jadi macam sebelum ni. Equation awak, nampak tak ni? Sini ada nitrogen, sini ada nitrogen kan. So, equation awak akan jadi inilah. CH4 okay, plus 3O2 plus 3 darab 79 bagi 21 nitrogen. Okay. Ini sama dengan 3 79 bagi 21 sama. Nitrogen plus apa? 2 itu plus 2 H2O. Okay, 100%. Oh, tak ada O2 ni. CO2. Sorry. 2 CO2. Okay. So, kalau awak buat table yang masuk, okay, yang masuk dan juga yang keluar. Ni inlet. Ni outlet. Okay. So, elemen. Buat table ya, jangan lupa. Cuba buat. Okay. Yang masuk CH4. C2. Cuba awak kira. O2 dan juga nitrogen. Inlet berapa? Outlet berapa? Oh, ada lagi. Ini adalah CH4, O2, N2. CO2.
CO2 dan juga O2. 1, 2, 3, 4. CH4 ni adalah 1 mol. Okey, 3 mol. Yang ni awak calculate daripada sini. And then CH4 ni adalah kosong mol already. Oksigen pun kosong mol. Okey, ada H2O lagi satu. Okey, yang ni kosong. And then berapa ni? Okey. Yang ni berapa? Okey. Oksigen kosong lah yang keluar sebab dia complete combustion ya. Theoretical amount 25 degree C. So 1 mol oksigen react dengan 1 mol ethylene. So 100% lah. Okay, ethylene tak keluar, oksigen tak keluar. So dia convert 100% ke produk tu. Okay. So kira berapa mol? Doktor nak tanya doktor, yang N2 tu berapa tu? Tak N2? jelas. 3 3 darab 79 bagi 21. 79 bagi dengan 21. Ha. Okay, awak dapat tak? Jangan dapat eh. Okay. So untuk standard heat of reaction, okay, sama je macam sebelum ni. Kena follow equation yang asal. Okay, standard heat of reaction. Okay, so kalau awak tengok kat sini, standard heat of reaction dia, awak calculate dulu ya, standard heat of reaction. Yang ni lah. Okay, dia follow dia punya stoichiometry yang asal. Okay, yang masuk tu. 2, 2, 2, 2. Ini just mean equation, tak ada nitrogen. Kan? Okay. Kalau tadi tu melibatkan oksigen elemen sama dengan kosong lah. Okay. Just dapatkan heat of formation untuk CO2, H2O dan juga ethylene, C2H4. Baru awak boleh dapatkan standard heat of reaction. Okay. Delta H 298 lah. Okay. Kemudian apa yang buat, dapatkan delta A, B, C dan juga D. Okay. Kemudian rearrange equation awak dalam equation, total equation lah. Ya. Dalam total equation tu, delta HP ni, sebab kalau awak tengok kat situ, awak masukkan sekali 298, delta H 298 dan juga delta HP. Okay, sebab delta H sama dengan kosong yang total. Okay, maksud dia tak ada excess. Ya, tak ada excess. Dekat situ equation tu. Susah ni. Kat sini tak ada excess. Masuk keluar. Okay. Dan dalam in term of T2, awak rearrange equation ni, kemudian awak boleh buat iteration. Okay. So saya kasih hint lah kat sini.
Okey, awak tengok dekat grup. Okey. Kemudian okey, dapatkan A. Kemudian awak rearrange question. Okay, saya kasih masa. Yang A tu tak ada access A. Okey, yang B tu baru ada access A. Cuba awak buat. B tu kita dah buat example. Delta H 298 kasih saya. Ada siapa yang dapat? Dua sembilan lapan. Kemudian awak dapatkan delta A, delta B, delta C, delta D. Okey. Okay, selepas awak dapat semua ni, awak masukkan dalam equation. Equation ni lah. Ya. So,
Okay, follow je yang example. Tapi ya, yang ni patutnya delta H. Okay. Tak nanti confuse. So yang ni delta H ratio, yang ni delta H product lah. Okay, kemudian awak masukkan. Okay, delta H ratio, delta H product. Awak rearrange equation ni tadi in term of P2. Ini awak buat iteration. Dapat tak? So, awak tengok dekat situ. Okay. Dekat saya, dekat grup WhatsApp tu. So, saya dapat delta H298. Okay, and number of mole saya calculate. Kemudian okay, tu nilai A, B, C dan juga nilai D lah. Saya guess dekat situ nilai first value untuk tau sama dengan 2. Okay. So saya terus guess sama dengan 2 lah. Okay, maksudnya kat situ kalau 298 2 kali 298 sama dengan 59 Kelvin lah. Okay. So awak buat iteration. Cuba dapatkan final answer. T dia. Awak rearrange macam ni equation tu. So bila awak rearrange, yang ni awak bawa, sebab yang ni sama dengan kosong. Kan? Ni awak bawa ke sini. Ni awak bawa ke sini. Ini awak bawa ke sini. Tinggalkan dalam unit T. Okay, so inilah. Ini CP tadi tu. CP ni. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Awak akan dapat ni. Daripada sinilah awak buat iteration.
Cuba buat. Boleh guna Excel. Tak ada masalah. Boleh buat? Nampak tak? Okay, habis tutorial ni, dah habis lah. Ni sebab yang 25% excess air ni kita dah restart lah. Sama je macam tu. Dah semua. Pening. Kenapa pening? Sama je step dia macam ni. Okay. Awak ambil yang produk ni. Yang produk ni untuk awak calculate. Saya dah tunjuk kat situ kan. Dah kira number of mole kan. Awak dapat heat of reaction first. Okay, sebab main equation dia. Okay. Main equation dia adalah delta H. Okay, yang ni lah. Yang ni. Yang ni kan. Sama dengan kosong. Tapi kita tak boleh buat direct. So, kita akan calculate delta H sama dengan H298. Saya buat note lah. 0. 0 plus delta H. Okay. Yang ni lah. Nanti. Yang ni. Kan? So, kalau awak tengok dekat group tu, WhatsApp group tu, saya dah calculate delta H298 sama dengan negatif 3132314 ataupun lebih kurang negatif 1323 kilojoule lah. Ya. Okay, negatif 1323 kilojoule per mol. Kan? Yang ni adalah delta HP. Delta HP ni, kalau tengok dekat WhatsApp group tu, saya dah calculate betul lah. A, B, C dan juga D. Okay. Bila awak dah calculate A, B, C dan D tu, kan? Yang ni lah. Kalau dah calculate. Okay. Dah calculate ni, ini dan juga ni. Okay.
So yang ni C sama dengan kosong. Sama jugalah. Yang tutorial tadi C sama dengan kosong. So kita guna MCPH. Okey, ini masukkan A, B, yang ni B lah. Ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Dia dapat delta HP. Darabkan dengan T minus T0. Okey, N juga R. So awak dapat delta HP. Okey, tapi in term of T2 lah. Kan? T2. Lepas itu, okey, awak masukkan lah. Ni. Ini awak dapat. Kan? Ini sama lah. Ini delta H reaction. Dan juga yang ni. Ini tadi pada MCPH ni. Yang ni sini. Awak rearrange question ni. Ni bawa ke sini. Yang lain ni bawa ke kanan. Ni ke kiri, ni ke kanan. Then buat iteration. Okay. Tapi faham kan jalan dia? Step dia faham kan? So, doktor, untuk first punya tau tu temperature 2 equal to 596.3 kan? 596.3 maksudnya? Maknanya kali Tau tu 2 awak tak dengan kisah awak nak guess berapa. okey, Yang ni awak tak boleh, yang ni awak biarkan sebab awak in term of T tu. Ni benda ni. Alright. Ini yang ni. Ini je. So yang ni adalah T I T. Yang ni T Yang kita nak cari lah kan? plus 1. Yang ni tahu ni TI divide by T. Not. Lain. Sebab awak nak buat iteration. So contohnya kat sini adalah T1 kan. Okey, T1 yang ni akan jadi tak boleh T2 lah. T2. Yang ni akan jadi T1 lah. T1 divide by T0. Faham kan? Okey. Iteration sebenarnya. Nampak bayang dia. Okey.
Sebab tak? Okay. So, kalau awak calculate, lepas buat iteration lah. Okay. So, akan dapat sama nanti final 25 33 5 Kelvin. Ini jawapannya untuk A. Okay. Okay. So, ada soalan tak? Saya harap semua boleh buat lah. Okay. So, awak boleh cuba untuk B dan juga C. B dan C tu sama macam example hafan tu. Example yang sebelum. Betul tak klik lah jawapan ni 2533 2533.5 Kelvin. Okey. Tengah Okay. buat. Okay. Okay. So, kita stop sekarang. Okay. And then kita dah habis lah chapter 4. Okay, ada homework lah ni nanti. Okay. So, awak pun boleh buat tutorial dan buat dalam grup macam sebelum ni. Dan juga hari ni kita akan sambung chapter 6 lah. Yang chapter 6 ni complicated sikit sebab dia melibatkan Gibbs energy, residual properties. So, ni kita tak consider dia sum correction lah benda tu. Okay. So, untuk chapter 6, untuk chapter 4 dan 3 ni. Okay. So, kita akan more fokus kepada chapter 6. Okay, ada soalan? Soalan kalau test biasa saya buat macam ni sikit lah. Dia ada hypothetical part. Saya awak faham. Combination of sensible heat, latent heat dan juga heat of reaction lah. Itu dia punya basic. Okay. So, nanti tutorial ni awak buat and then submit. Nanti kita bincang bila deadline. Okay, ada soalan untuk chapter 4? Homework ni tutorial 8 dan 9 je ada tu Tak. Semua ni dalam buku teks 4.31. Ini saya refer edition 7 4.31, 32, 35, 38, 41. Okay. Tak banyak tu. 2, 5, 6, 7. Tak banyak tu. Sikit je. Kalau tak dapat. Kalau refer 4.31. So, nanti kita bincang deadline sekali ni. Nanti lah. Lepas chapter 12 nanti kita bincang deadline. Okey, tak apa. Saya ambil gambar untuk ni. Untuk ni. Ini awak boleh refer buku baru tu. Okey, yang sama lebih kurang soalan tu. 4.31. Itu 4.31. Itu 4.32, 4.35 dan juga 4.38 sampai 4.41.
Okay. So, itu je. Kita sambung balik dalam 11.30. Kita rehat sekejap. Apa nak makan je. Okay. Ya, 4.31 dalam buku. Okay, 4.31, 32, 35. Saya ada letak dalam grup. Okay, kita jumpa.